Sebab orang tak ramai beli CD Tak beli sekarang. Semua orang mabuk, semua orang yang orang kan. Why lah. Kita tak Korang ramai. baik lah. Hello everyone, hari ni bersama aku PE daripada Ramayan. Hello. Okay, Ramayan mungkin boleh, Ramayan. PE. Okay, boleh memperkenalkan diri sikit. Introduction. Kenalkan aku PE. Nama penuh Muhammad Syafi'i bin Muhammad Nasir. Aku frontman untuk sebuah band lokal yang main genre lebih kurang psychedelic bernama Ramayan. Okay. Main gitar dan juga main vokal. Main gitar dengan vokal. Vokalis lah. Kadang-kadang main keyboard. Juga. Kadang-kadang Okay. So kau belajar muzik memang secara profesional pergi kelas ke ataupun kau ada semua orang dia macam nak cakap, dia macam on and off. Dulu masa aku macam remaja lah, kurang 15 16 macam tu ada lah pergi kelas gitar. First time tu ambil gitar klasikal. Tapi yelah time 16 17 tu macam baru discover band, baru discover macam kita punya minat dengan bunyi band tu kan. So terus macam klasikal macam boring siap kan. So actually sekarang ni aku rasa klasikal best. Dulu tu macam malah time muda time muda macam nak terus ke rock tau. So kita berhenti belajar klasikal, pergi ke rock juga. Tapi tak tahu lah, aku time tu macam itulah kurang disiplin dari segi macam dia bila pergi kelas setiap hari kadang macam sebab diorang tengok level kita ni level macam biasa-biasa kan, tapi kita macam kononnya dah tahu lebih daripada tu. So kita rasa boring tau. Yes. So aku macam mula rasa boring. So aku pernah belajar secara formal tapi tak pernah habis. Mana formal tu instrumen apa? First classical guitar, which is gitar yang tali nylon tu kan, yang memang kau main petik-petik kan. Lepas tu second tu aku belajar gitar elektrik lah. Jadi masa gitar elektrik tu okey sikit sebab diorang tak ada macam teori sangat. Saya tu diorang just macam ajar aku macam mana nak solo lah cerita dia kan. Macam power chord apa semua. Lepas tu stop lama. Lepas tu masuk aku belajar piano kejap. Piano time aku belajar piano aku suka. Tapi tu lah dia time tu macam dah mula Ramayan pun dah start kan. So aku macam makin malas nak pergi kelas apa tu. Tapi sampai ke grade 2 je lah. Tapi aku suka time tu. So gitar, klasikal gitar elektrik dengan piano Piano lah. So 3 lah. Tapi tak pernah habis. Okay, latest update untuk Ramayan. Okay. Sekarang lah. Ramayan sekarang kita orang siapa yang belum tahu, kita memang dah record album baru. Very excited. Dah record album baru, tengah proses nak release single yang terbaru ni. Tengah buat campaign dia sekarang, basically buat konten. Lepas tu kita tengah buat music video, tengah shoot music video. Mungkin insyaAllah 20 hari bulan ni kita akan release single terbaru. So yang music video ni single terbaru ke atau single terbaru kan? Music terbaru. Music video ni untuk kirakan single yang aku sebenarnya agak nervous juga nak release single ni sebenarnya. Sebab sound kita dalam album ni agak lain daripada sound kita orang yang sebelum-sebelumnya. Mungkin ada yang dah expect benda tu, tapi aku rasa siapa-siapa yang kenal kita dan suka kita waktu EP pertama kita tu, macam mungkin dia orang akan rasa macam ada lain sikit lah. Asal macam ni kan. Tapi tak apa lah, on je. Okay. So macam mana macam kita tahu Ramayan dia main neo psychedelic. Sound macam tu kan. So mungkin korang ada reference muzik. Sebab aku tengok previous korang punya interview ada bagi tahu yang korang more tu macam Beatles punya sound. So macam mana korang nak maintain korang punya identity tu, tapi at the same time korang bawa muzik-muzik yang yelah kita tahu lah
yang ada influence pada mungkin pada luar ke? Okay lah, kita basically macam ada fasa-fasa kita juga kan. Masa EP pertama kita tu, kita memang banyak influence The Beatles waktu tu, especially The Beatles yang zaman dia dah ambil LSD, dia dah benda semua, dia dah trip, dia dah psychedelic lah kan. So kita ambil lebih influence daripada zaman diorang yang tu lah. Tapi kita boleh kata sampai sekarang ada juga Beatles tu punya nak kata prinsip tu kan, macam application cara dia buat lagu, and kita apply juga dekat lagu-lagu yang baru, walaupun format dia format dia berbeza, genre berbeza, tapi still sama prinsip yang sama. Sebab Beatles yang macam start, contoh macam apa tu, orang selalu panggil ni macam Beatles punya progression lah, macam okay, verse, pre-chorus, chorus, tu balik ke verse, dia yang formula tu yang dah jadi sampai sekarang orang pakai kan. Tu zaman diorang yang start kan. So kita still pakai benda tu untuk buat lagu-lagu kita. And macam sekarang ni banyak influence kita nak kata, macam okay, masa EP tu The Beatles, ada juga Pink Floyd kan. Pink Floyd. Ada juga Pink Floyd, ada juga basically EP pertama tu kita keluarkan lepas terdengar ni sebenarnya band yang paling aku rasa paling influence ramai secara keseluruhan adalah Tame Impala sebenarnya. Yang paling terdekat lah. Paling terdekat dari segi macam awak cakap macam neo psychedelic tu kan. So kita try dapatkan neo psychedelic tu based on macam apa yang Tame Impala dan yang sewaktu dengannya, contoh King Gizzard King Gizzard tu kita try emulate sikit masa EP pertama, and even sampai ke albumnya pertama yang di Pesanan Cakrawala tu. So kita still maintain lah, kita still suka psychedelic tu kan. Kita still maintain that psychedelic dari segi dia punya macam mana penghayatan tu tau. Walaupun dia punya rhythm berbeza ke apa, psychedelic tu masih ada sampai sekarang. So aku rasa budak-budak aku pun takkan argue yang sampai sekarang bila kita buat lagu kita still fikir macam okay, tadi Tame Impala buat macam ni tu kan. Tame Impala okey je Tame Impala buat macam tu. Tame Impala pick bass line macam Tame Impala dia still boleh kata Tame Impala tu macam lebih kurang kiblat kita lah. Faham. Tapi sampai sekarang masih sampai sekarang, tapi kita try lah macam walau macam mana pun kita try ambil dia punya contoh, dia punya production style dia, production quality dia tu. Tapi kita try untuk buat se-original yang mungkin lah. Sebab actually kita sebagai band, aku Q dengan Omar. Dulu ada 2 orang lagi kan, Amin dengan Nas. So kita ni semua nak kata background daripada segi musical background tu sangat-sangat berbeza. So kita, walaupun kita semua suka Tame Impala, tapi kadang-kadang kita suka benda tu, tapi apa yang kita keluarkan tentang kita buat muzik tu memang lain. Sebab dia dah ada campur dengan feel dia dah campur dengan benda-benda yang dia macam okay, apa yang kita suka, apa yang kita cakap dalam luaran ni, kita boleh kata okay, aku suka Tame Impala, aku suka band ni. Tapi bila kau buat lagu, kau akan buat apa benda yang kita keluar daripada jiwa kau. Jiwa yang dah macam dah masak dalam hati kau tu selama kau membesar ke apa kan. Contoh kau suka Tame Impala macam mana pun, tapi kalau jiwa kau rock kapak, kau akan still buat satu lagu yang seperti rock kapak tau. Faham tak? Dia ada dekat situlah kau jumpa dia punya sweet spot dia tu. Macam aku kan, aku dengar muzik bapa aku selama aku membesar kan. Walaupun aku suka Tame Impala, in the end aku akan ada sedikit root tu sedikit roots tu masuk kat situ. Aku pun macam macam ramai orang ingatkan aku macam tak nak jadi itu bapak aku ke apa. Tapi aku minat bapak aku. Aku minat. Siapa je tak minat? Aku minat gila. So itu international lah. Tapi untuk local, untuk kau sendiri as a musician siapa yang influence kau selain pada bapak kau? Mungkin ada artis-artis lain ke? Tak kisah lama ke baru ke?
influence dari segi muzik Muzik lah. dari segi muzik. Hmm. Secara jujurnya tak ada. Tak ada. Selain daripada bapak aku. Tapi aku ada nak kata influence dari segi mungkin budak-budak lain ni ada lah, macam Umar dengan Q, mungkin dia orang ada jawapan orang yang lain. Tapi yang betul-betul impact dekat hati aku is bapak aku lagu luar. Tapi nak kata macam dari segi sound, dari segi macam approach pada lagu tu kan. Macam antaranya adalah Sudirman lah sebenarnya. Sudirman. Kalau kau dengar album Sudirman yang aku tak ingat nama album dia tu. Tapi dia sama ada album album yang ada Chowkit Road. Dia ada satu album tu, dia album Chowkit Road yang dia macam colourful sikit. Dia sebenarnya agak psychedelic juga album tu. Kalau kau dengar lagu-lagu Sudirman yang famous, aku cakap psychedelic ni. Banyak main synthwork, banyak macam keyboard, banyak gitar riff yang sound dia. Lagu yang Ini kisah yang itu psychedelic tu. Aku bayangkan, tapi tu orang macam orang macam time tu dia mungkin tak pandang benda tu psychedelic kan, tapi mungkin masa tu dia macam ni muzik masa tu. Tapi dia tak go macam jelah. Dia tak pandang macam benda tu trip sangat kan. Still it's a pop song, tapi pada aku macam dia ada unsur-unsur. Banyak gila lagu-lagu album tu yang kita ikut, boleh kata kiblat kita juga. Macam ada satu lagu ni Planet Green Granggong ke apa, tak ada dia berlakon jadi alien ke apa kan. Mana ada orang lain buat macam tu dah waktu tu. Zaman tu macam Alley Cat semua memang lagu-lagu lain semua sedap tapi play safe. Tapi Sudirman punya lagu tak play safe tu. Dia quite adventurous lah juga. Locally Sudirman and Nasir lah. Dua. Kalau yang baru nak kata yang influence aku yang baru tak ada. Tapi bukanlah nak kata diorang tak ada yang best. Tak best ke apa, tapi tak ada. Sebab kita bila kita band yang sama zaman, even kalau band-band yang atas sikit, yang kirakan generasi yang sebelum kita ni pun macam pada aku, sebab diorang ada yang ramai yang still aktif. So aku tak boleh nak kata diorang ni influence aku, sebab kita still macam tengah buat benda sama-sama at the same time. Dia gap tu tak terlalu jauh. Gap tu tak terlalu jauh Macam contoh aku dengar apa tu OAG ke The Times kan, Hujan ke apa. Boleh katalah diorang tu macam ada impact dekat dalam hidup aku ada satu zaman tu. Tapi nak kata daripada segi muzik ikut diorang tu tak ada sangat. Tapi aku suka actually, kalau nak cakap aku paling suka, mungkin aku boleh cakap yang paling influence aku sebenarnya Radi. Bukan OAG, Radi. Radi sebagai penyanyi. Aku suka gila dia punya approach to songs lirik dia semua aku suka semua. Sebab bahasa dia pun lirik dia bukan biasa lah. Bukan biasa. Semalam baru aku dengar satu lagu dekat dia punya album Satellite Ink tu. Satellite Ink tu best album tu. Aku rasa banyak album dia, itu album paling aku suka. Satellite Ink tu aku boleh kata macam ni lah, banyak macam band-band satu zaman dengan diorang kan, macam OAG, Butterfingers. Aku tak dengar sangat Butterfingers sebab bukan tak sebab aku tak suka, sebab mungkin macam ramai orang yang besar zaman tu memang Butterfingers was macam fresh and macam yang paling macam heavy time tu kan, dari segi grunge ni pun semua, yang paling kreatif time tu kan, which is good. Tapi OAG pada aku waktu tu yang Satellite Ink tu adalah macam the peak of indie pop tau. Indie pop yang sedap tapi pop. Aku macam best gila tu. Semalam baru aku dengar Satellite Ink punya album tu lagi sekali yang lagu apa Nawaitu. Star Wars best gila, masa Nazam yang best gila tu. Macam tak ada sampai sekarang tak ada band lain dekat dalam Malaysia yang boleh buat lagu-lagu pop yang macam tu, yang sekomplit itu tau. Yang boleh, pada aku lagu dia macam hook lah. Maknanya bila kau dengar kau tu macam tangkap. Terus tangkap kan. Walaupun lirik dia macam membebel sebenarnya. Cara dia pronounce lirik dia tu pun lain tau. Tak, aku pernah kata ayat dia apa dia cakap, apa konspirasi gadis curiga kan, dia punya pemilihan bahasa tu tak pernah ada orang lain pakai sial. Aku cakap baik gila dah kan.
dia kalau orang-orang lama macam zaman-zaman bapak aku tengok macam ini bebel ni macam tak ada dia bukan nak kata dia tak tradisional lah kan. Tapi dia pada aku dia fresh gila tu. Aku sampai sekarang kalau Radi buat apa-apa lagu, buat apa-apa lirik, aku still dengar macam okay. Untuk next album, expectation untuk Ramayan, kalau ada mungkin korang dah foresee bila keluar, and adakah korang akan main genre yang sama ataupun korang akan keluar daripada korang punya zone sekarang? Maknanya mungkin ada sedikit sound, ada genre lain ke, atau maintain ke, atau memang totally different ke? Aku nak kata pada kita dia nak kata totally different tu tak, sebab basically sambil kita buat yang album di Persiaran Cakrawala tu, kita memang dah start pindah daripada macam psychedelic berat ni kepada macam arah yang lebih basically kita macam dah makin masuk ke macam new wave lah. New wave. Ya, ada juga unsur-unsur new wave kalau kau dengar di Persiaran Cakrawala juga, tapi yang tu lebih kepada macam rock punya new wave lah. So kita dah makin ke macam nak kata elektronik lah. So kita dah makin lama dah banyak dengar lagu-lagu elektronik. Bukan maksud aku elektronik yang tidak jeduk tu kan. Ada juga aku dengar juga. Uncit tu kan. Aku appreciate je lagu-lagu macam tu. Cuma lah macam aku dah makin dengar lagu-lagu macam tu, and kita pun macam basically nak buat apa, nak basic macam ni lah. Kita style kita main festival, kita main show kan. Kita dah macam banyak kali kalau ada certain show, kita nak orang have fun. Macam dengan lagu-lagu lama kita banyak macam buat lagu-lagu yang berat, which is itulah kita pada zaman tu kan. Kita buat lagu-lagu berat, buat lagu-lagu yang banyak, yang sound dia berlapis-lapis kan. Tapi kita macam bila kita main festival ke apa, kau ada lebih kurang 30 minit untuk main festival kan. 30 minit tu 40 minit, 10 minit tu untuk kau bawa masuk barang kau, benda 30 minit untuk kau main kan. Kalau kita main lagu-lagu lama kita, satu lagu dah lebih kurang 6 minit, 7 minit kan. Kalau kau ada satu full set yang headline ke pun best lah kan. Kalau sejam ke, sejam best lah kan. Tapi bila kau ada 30 minit, kau nak macam muatkan banyak-banyak lagu dalam tu. So kita basically kita fikir macam jom kita buat lagu-lagu yang pendek, dan at the same time boleh have fun. Betul. At the same time daripada segi sound semua korang boleh still ada nikmat still boleh inzal juga dengan sound tu. So kita still keep psychedelic tu, cuma kita pergi ke arah yang lebih dance lebih ke arah macam lagu-lagu yang boleh joget. Lagi banyak apa tu, macam kat 80s new wave lah, which is macam bunyi-bunyi synth lebih banyak kan. Rhythm dia lebih lagi upbeat lah sekarang. Recently Falik ada bawa keluar album untuk kau. Boleh aku cerita sikit pengalaman kau bekerja dengan dia? Dengan Falik. Sebab korang punya, aku perasan selain pada yang Tiada Hawa punya lagu tu, korang as a band pun ada juga kan bekerja dengan dia, betul? Dia memang producer kita. Dia memang producer kita. Dia co-producer dengan kita album baru ni. Dia sebagai kirakan penghasil bunyi, dan juga dia record juga. Dia juga recording engineer, dia juga producer. Dan kadang-kadang dia tolong kita tulis juga lagu tu. Macam dia kata okay, part ni macam terlalu panjang, potongkan ke apa kan. Dia ada tolong sikit. Tapi dia basically dia all round, dia co-produce dengan kita lah untuk album baru kita ni. So pengalaman dia memang pada aku lah. Sebelum ni producer aku pernah bekerja, yang lain semua aku tak tahu apa dia buat. Maksudnya waktu kita recording benda semua, aku tak tahu benda yang bahagian diorang yang producer sebenarnya. Sebab aku tak tahulah bukan nak kata diorang tak buat apa-apa.
Tapi macam Mungkin diorang style orang macam mungkin tu style orang lah kan. Tapi contoh macam kita sebelum ni kita kerja dengan Mondo Gascaro kan. Daripada Sore kan. Ex Sore punya member kan. So dia ni kita ingatkan sebabkan dia jazz musician. So aku expect dia punya approach to music lebih strict, lebih tight, lebih macam lebih strict lah kan. Lebih tegas ke apa kan. Since kalau jazz tu macam quite, kalau especially kalau recording lah, kalau rhythm section apa semua nak kena tight apa semua kan. So bila kita ajak dia macam okay, apa benda kita buat, yes buat je. Faham tak? Sampai kita macam betul ke ni? Kerana macam aku nyanyi kan. Aku nyanyi macam sumbang je aku nyanyi ni kan. Tapi dia tak komen apa-apa. Dia macam buat je lah. Faham tak? So aku macam in the end outcome daripada untuk album tu, dia rasa macam ada banyak benda yang macam aku rasa macam uncertain tau. Betul ke aku buat ni? Betul ke aku buat ni? So aku bila aku tengok dia masa dia produce tu, aku tak nampak dia punya betul-betul kerja sebagai producer. So in the end dengan Mondo Gascaro hari tu dia macam nak kata in the end dia tak produce sepenuhnya lah. Dia produce lagi recording saja. Lepas tu kita yang settlekan. Tapi dengan Falik ni pada aku mungkin sebab kita macam setara dari segi macam umur, dari segi taste apa benda semua kan, memang kena dengan dia. Yang memang kita suka gila album 4 Bilik Tidur tu apa semua kan. So kita macam quite nice lah sebab dia jujur dengan kita pun jujur dengan dia. Okay, transparent lah. Transparent lah, macam member kan, tak ada macam this producer tu tak band, ada gap lah. Tak ada gap sangat, tak ada macam seniority punya gap ke apa kan. Bila dia kata tak best. Bila dia kata bila ada the best tu best. And so pada aku ni macam the best untuk aku, the best experience with the producer lah. Senang lah kuat nak kerja dengan dia. Cuma dia ni macam mak kemas. Dia ni mak kemas. So kalau kau buat benda-benda yang macam terlalu loose sangat, nanti dia macam ataupun terlalu loose lah, sorry, dia yang terlalu macam terlalu random ataupun terlalu psychedelic ni kan macam whatever kan, macam quite free kan. Dia akan sikit bawa kita ke haluan yang dia aku boleh cakap dia kemas sikit lah. Dia memang kemas so benda-benda yang macam contoh sebab dia kan sound engineer juga. So dia bila kau record tu kau kena tahu macam kau tak boleh record sekadar record je, kau kena tahu dia dari segi instrumen kau tu mengisi pocket apa dalam lagu tu. Kan. So, dulu masa kita buat band dulu tak tahu benda tu, kita macam asalkan rasa best je, time jamming apa. Yang itulah kita keluar kan. Tapi kalau dari segi recording, lagi banyak benda kau letak kat dalam lagu tu, lagi banyak benda kau tak dengar sebenarnya. Faham tak? Dia tak ada fokus dekat instrumen. Macam kalau kau dengar Tempala kan, Tempala kau dengar macam complicated dia punya sound dia tu, tapi sebenarnya dia quite minimal. Dia quite macam okay, part ni kena fokus kat sini, part ni kena fokus dekat bass, part ni kena fokus dekat drum. Dia organize lah. Dia organize. Yes. So dia tak banyak mengarut lah sebenarnya. So dia bila kau letak setiap instrumen tu dalam pocket yang sebenar, dia whenever part tu datang dia akan shine. Kan? So itu dia punya masa kita record dengan Falik, itu antara benda yang kita belajar agak. So in terms of exposure korang dekat luar negara, yang betul korang pernah pergi Korea, Indonesia kan? So apa yang membezakan band dekat luar sana dengan kita, dan apa penerimaan diorang terhadap korang masa korang main kat luar? This goes without saying bila kau main dekat Indo kan. Kalau kita dekat dalam video ni mungkin dia Indo kot kan. Indonesia. Indonesia. Maaf ya orang-orang Indo. Bila kita pergi
bila kita pergi ke Indonesia masa tu macam it was what I expected, which is macam mana sebab dorang punya penghayatan terhadap muzik, terhadap seni lah secara general lagi hardcore daripada kita. And diorang lagi macam sebab diorang macam ada pelbagai jenis pendengar. Yes. So kau banyak gila scene. Kau ada elektronik, kau ada setiap scene tu besar. Kan kalau kau main psychedelic ada fan base yang besar kat situ. Kalau kau minat macam rock and roll, memang ramai mods ke apa, semua ramai, ada je. So masa kita first main dekat sana, kita main dekat satu yang Archipelago Fest tu dia macam elite sikit sebab dia macam conference punya festival, so semua orang time tu macam pergi sana quite macam jaji sikit dia macam tak tahu nak buat apa kan. Dia macam tak tahu dia memang kat situ dia orang macam nak analyse setiap band yang main tengok orang best ke tak, kena dengan piawaian dia orang ke apa kan. Tapi bila kita lepas fest tu kita main dekat satu cafe kecil je. Nama dia Pavilion 21. Yang tu cafe kecil. Ni kat mana? Jakarta juga. Jakarta juga. Best gila tadi tu. Tadi tu macam adalah beberapa band psychedelic yang lain yang main dengan kita, tapi kita headline show tu tadi tu kecil tu. Tapi macam kita, lagi macam quite ramai juga orang yang datang waktu tu. And bila sampai ke set kita, it was macam orang enjoy lah. Orang enjoy gila tadi tu. Orang macam orang tak ada kesombongan terhadap musician, terhadap music secara general. Orang kalau suka gila. Tapi dekat Korea pula lain. Dekat Korea diorang ni macam entah nak kata, tapi diorang daripada segi music secara general, diorang lebih nak kata elite daripada kita. Diorang punya taste tu lebih macam lebih fine lah, lebih macam benda-benda yang quite kreatif, pelik-pelik. Tapi diorang bukan macam Indonesia macam band-band yang keluar daripada Indonesia, creativity yang keluar daripada Indonesia semua quite raw tau. Mungkin ada kena-mengena dengan situasi ekonomi ke benda semua yang jiwa diorang lain. Masuk ke Korea pula dia macam banyak band-band yang pelik dan kreatif, tapi dia punya crowd pula tak se asik dekat Indo lah. Tapi ada part yang okey, ada part yang okey, ada part yang macam diorang tak berapa, sebab diorang sebenarnya indie scene dekat sana dia tak besar. Dia tak sebesar yang kita sangka. Cumanya diorang banyak duit. so diorang banyak band. Diorang banyak band yang best pula tu. Tapi scene dia tak sebesar aku rasa Indonesia tak. So dia macam tu orang pun macam tak se-ekspresif dekat sana tau. So bila kau pergi kat gig sana, melainkan kau perform dekat bar ke apa kan, yang semua orang tengah mabuk, semua orang dah macam whatever kan. So kita perform 3 tempat lah tu dekat Korea. Satu dekat satu bar, itu memang part of the fest lah, Zandari Festa tu. Yang dekat bar tu orang have fun juga, tapi tak sangat. Tapi kita betul-betul lepas show tu kita terus gerak ke satu bar ni, dia macam underground bar sikit tu lah. Time tu macam semua orang semua orang mabuk, semua orang yang orang kan wild lah. Kita tak apa baik tapi kita orang macam have fun gila lah time tu. Macam ada macam orang diorang yang tengok kita time tu, kita pun dah go all out. Diorang pun dah dapat energy tu, diorang pun go all out. Diorang jerit nama kita, Ramayan. Orang-orang diorang tak pernah tengok kita pun sebelum ni. Tapi dia dah expect lah apa muzik yang korang nak bawa. Tak juga. Mungkin itu adalah salah satu adalah beberapa macam kita pernah perform dengan satu band namanya Parasol. Diorang dah bubar lah.
Diorang pun macam main lebih kurang neo psychedelia juga dekat sana. Diorang pernah perform kat sini. So kita perform satu show dengan diorang. So masa kat sana Mamat tu datang lah. And dia bawa beberapa kawan dia. Tapi most of them tak expect kita macam mana. Dan masa kau pergi Korea, masa tu kau yang pergi dengan Las tu? Ya, Masa pergi dengan Las tu. Untuk proses pembuatan piring hitam atau piring ungu lah. Okay, so for those yang siapa tak tahu, okay, ni LP, the only LP yang korang produce. The only LP yang kita produce. Dan ni press but not the one and only. Akan ada datang. Yes, aku harap begitu. So boleh aku cerita proses dia macam mana? Buat vinyl? I mean yelah sebab dia buat kat luar kan. Yes. Macam mana I mean, dia? aku tak tahu dari segi teknikal proses pembuatan vinyl tu macam mana. Tahulah sikit-sikit. Tapi yang kita buat ni sebab ada seorang Mamat Jepun ni. Dia nama dia Buddha. Buddha ni ke Buddha? Buddha. Dia owner of satu record label dekat sana ni, nama dia Big Romantic. So Big Romantic ni diorang macam ada satu network dengan band-band satu Asia lah. Even kat luar pun, even Europe pun semua, tapi diorang base dekat Taiwan. So diorang banyak macam networking dengan macam Asia Tenggara punya scene dan benda semua kan. So diorang yang memperkenalkan kita kepada diorang adalah Mak Waihu. Kerja dia ni sebenarnya quite nice, dia sebenarnya orang penting dalam scene tapi orang tak kenal dia sangat. I mean budak-budak baru tak kenal dia sangat tapi dia macam dia lah, dia pergi ke conference tu untuk music punya expo. So basically dia kenalkan ramaian ke Buddha ni, ke Big Romantic. Diorang approach kita, tanya kita macam diorang yang berminat nak produce kita orang punya vinyl lah. So kita macam okay. Lepas tu tinggal ni je lah. Lepas tu tinggal dia deal dengan record label kita, apa benda semua. And basically diorang yang cover cost buat vinyl apa benda semua. diorang letak yang OB ni which is macam signature Jepun punya benda, which memang pada aku bila ada OB ni lagi cantik. Cover album ni aku macam lagi detail lah. Buruknya album the actual album cover tu kan. Bila ada benda ni rasa macam class sikit kan. So aku macam kita memang appreciate yang diorang dia betul-betul suka and dia betul-betul nak dia nak buatkan untuk kita. So itulah proses dia. Untuk cover album ni korang sendiri yang design ke? Dia ada beberapa tangan lah, tapi yang main designer dia dua orang, which is Irfan Al-Jufri. Irfan Al-Jufri ni aka Stone ni dia dia lah director untuk music video Oh Dewiku dulu. Dia direct music video Oh Dewiku, dia juga direct music video Lamunan Anak Bulan. Dua-dua tu. So dia ada banyak bekerja dengan kita in the past, and dia basically macam art director untuk album ni lah. So dia buat the main design, the main concept, apa benda yang nak kena ada dekat atas tu. Lepas tu kita pass dekat seorang lagi designer nama dia Muntasir Muhammad. Dia yang macam buat dia punya finishing lah. Dia yang buat cover ni nampak ada elemen-elemen retro tu kan. Sebab Irfan tu dia bukan graphic designer sangat. So kita pass dekat graphic designer yang betul-betul graphic designer untuk buat dia punya finishing lah. So untuk album ni berapa tahun? Roughly lah untuk siap? Music dengan design apa kita semua. Kita sembang music dan release lah. Actually kan, lama lah? Actually dia time tu aku dah tak ingat bila kita start. Ada beberapa lagu yang kita buat, contoh macam lagu Puas dengan Lamunan Anak Bulan, dengan maybe Taman Bahagia dengan Signal. Itu semua lagu-lagu yang kita dah pernah
macam waktu kita tengah perform EP punya lagu-lagu semua dekat show-show ni semua, at the same time kita tengah buat lagu-lagu ni juga. So kita ada lagu-lagu tu macam aku rasa sejak 2016, 2017 dia ada je kat situ. First time kita perform Puas actually was 2016 tak silap aku. Time tu macam kita tak release album lagi lah. So ada beberapa lagu yang memang kita dah buat tapi yang ada, aku rasa separuh tu kita dah buat sebelum tu, lepas tu separuh lagi. So aku nak kata total tu boleh kata lama kata. Tapi masa waktu recording tu tak lama sangat lah. Waktu nak record sampai ke mixing apa guna semua boleh kata, tapi tu pun setahun juga lah, sebab kita banyak gila benda yang secara teknikal yang tak bagus. Kita kena terpaksa macam repair balik. Album ni tak silap aku mesti ada gone through pandemic punya phase kan? Yes. Ya betul. Tapi kita release album ni tahun apa 2000 tak silap aku 2021 2021. Betul. So tapi okay, so 2021 COVID 2020 kan. 2020 Kan. So 2019 tu time kita record. So dia ambil masa yang lama juga. Yang benda macam tu kan. Sepatutnya lah, tapi itu pun kita release time COVID tu macam tak ada plan. Dia tak ada macam tak expect apa-apa. Kita expect macam benda tu, at first kita harapkan benda tu macam satu kejutan yang best. Macam korang je the only band yang release album time COVID kan. Which mungkin akan buat benda tu lagi hype. Tapi ya COVID pun COVID. Jadi in the end dia tak pergi semana yang kita nak pergi lah. Tapi aku suka band release waktu COVID. Contohnya The Stroke lah. Diorang punya latest album. Yes. Time tu tengah sanggam gila, tak tahu kan. Bosan gila kan. Nama lagu dia, nama album pula The New Abnormal. Kena dengan sekali keluar, aku rasa album tu pun ramai ke orang cari dia punya physical dia. Ramai. Masa tu kan orang duit lebih banyak. KP kan. Yes. So orang membeli lah. Itu actually one of aku punya favourite album dia juga. And dia ada satu part tu diorang macam menyesal sebenarnya release tu, sebab memang dari segi penjualan tu diorang tak jual sebanyak mana yang diorang nak jual. Tapi lepas habis COVID kau tengok show dia berlambak. Dia tua satu dunia benda semua. Lagu-lagu baru the best. Sampai datang nak kita tak sampai nak atas sini sampai nak kena cancel. Kan. Sampai aku pun tak pernah terfikir yang diorang akan perform kat Malaysia kan. Tu sampai diorang dah datang, tapi ada satu band tu dia dah buat hal. Tapi kita takkan sembang lebih pasal tu. So aku rasa semua tu tak nak buka aib. tak buka aib. Okay, kita dah cakap pasal Lang physical punya stuff kan. Ada CD kat sini. So untuk kau sendiri as a musician, kau rasa sebab kau dah keluar kan physical kan. Streaming pun kau ada. So kau rasa penting tak band tu untuk keluar physical copy, ataupun dia boleh je rely 100% dekat digital punya streaming line? Untuk kau lah. Kalau band tu nak buat duit lebih, better physical lah. Better physical lah. Cumanya format physical tu penting lah. Macam CD kan, CD vinyl. Pada aku sekarang ni, even kita orang pun macam tengah consider untuk kurangkan penghasilan CD tu kita, sebab entahlah. Maknanya numbers of copies tu korang reduce kan? Reduce sikit daripada sebelum ni. Sebab apa? Sebab orang tak ramai beli CD sekarang. Aku rasa macam aku rasa lah, ni apa yang kita ni pengalaman jugalah kan. Macam aku tak tahu kalau aku sendiri tak beli CD. Kau memang tak main CD lah? Aku sendiri tak ada. Yalah macam CD kan macam kau cepat rosak kan. Untuk CD kan macam bila kau dah ada kau beli banyak CD kau tak tahu nak hilang lah apa. Storage lah. Storage tu kan. Lepas tu daripada segi playing kau nak main CD tu
kalau kau betul-betul nak feel music tu, kalau daripada CD, daripada kereta ke apa, dia tak jadi sangat. Dia macam biasa Kena, sangat. aku rasa kalau main tak kisah CD ke kaset apa, kau kena ada player yang Bukan proper kat player yang rumah. proper. Tapi Ni bila best player sikit yang proper ni, kau macam kau dia kena ada satu format yang macam betul-betul puas hati. Macam vinyl tu dia memang memberikan sesuatu yang unik, and the format itself is unique. Even even kaset pun sama. So pada aku yang tu lagi best daripada CD lah. So kalau band, contoh kalau kau band indie, dia untuk kau buat duit, betul-betul rasa duit tu kan, better physical lah. Sebab kau tahu kalau kat Malaysia, melainkan kau mainstream, kau punya plays dekat Spotify ke dekat YouTube, walaupun kau famous dalam scene indie, tapi kau tengok yang macam zaman sekarang punya indie yang paling famous, contoh No Good ke apa kan, kau tengok YouTube orang baru 400,000, 500,000 kan. Yang paling tinggi pun mungkin aku pernah tengok yang Loko je kan, sejuta ke apa kan. Berapa je kau dapat kat situ tu kan, kau tak banyak. And tu pun kau nak kena tunggu sampai ke tahap tu, baru berapa tahun kau nak sampai ke 1 juta view tu dapat duit tu kan. So in the end, streaming tu pada aku just satu platform untuk kau promote, introduce dan promote introduce. Sebab aku rasa dia easy access tu. Easy access, penting. And kita sebagai consumer pun, kita lebih nak yang tu, yang senang. Lebih nak yang senang, which is understandable kan. Macam whatever lah, so kita pakai benda tu untuk promote lagu tu, promote single tu. Tapi kalau kau betul-betul nak buat duit, merge dengan physical lah. Favorite local band? Mungkin kau boleh name dalam 2 atau 3 band. Independent yang independent. Zaman tak kisah. Tak kisah. Okay, macam aku cakap tadi, OAG. KOAG? Tapi OAG Satellite Ink lah. Satellite Ink. OAG Satellite Ink. Tu 2000 apa? 2003 album tu. Ramayan. Lagi satu, last favourite aku juga. Last bercerita? Last aku diorang akan keluarkan album diorang yang paling baru tak lama lagi. Tapi aku tak tahu exactly bila lah. Yang last favourite aku. Lagi satu maybe Marga Satwa. Tapi Marga Satwa label yang kurang kan? Dia dah bukan. Marga Satwa dia bukan favourite aku dari segi daripada segi music diorang. Music diorang best, tapi the reason diorang favourite aku is more towards the keunikan, especially album yang pertama tu kan. Itu aku suka. Aku ada waktu proses diorang rakam apa semua. Aku tengok Kimal, aku paling suka kalau pada aku dari segi vokal kan, vokalis yang paling best kat Malaysia adalah Kimal. Lagi satu Bittersweet kot. Bittersweet. Tapi not anymore, tapi at one point lah. Aku suka diorang punya approach. Pada aku Kucing Hitam tu jahat gila tu. Kucing Hitam punya sebab dia macam lagu Melayu yang masih kekal macam lenggok dan jiwa Melayu tu. Tapi dia jumpa sweet spot tu pada aku. Kucing Hitam macam dia, entah aku cakap apa, bila aku dengar melodi tu, aku rasa macam dia tikam hati aku lah. Macam betul-betul ada impact kat situ. Siapa lagi? Kalau yang baru yang aku suka, yang nak kata suka tu banyak je. Macam Golden Mammoth, Captain Trips, ni semua budak psychedelic kan. Tadi Wobby Bong pun aku suka juga. Tu baru juga. Tu baru Wobby Bong. Luna Dira yang sekarang, bukan Luna Dira yang dulu. Dulu aku suka Enterprise, tapi tu ada orang tak tapi Enterprise dah tak ada. Dah tak ada. Last aku tengok pun dekat Google. Tapi aku rasa diorang akan buat lagi stuff, cuma
orang macam tengah sibuk ke apa tak tahu lah. Banyak je yang aku suka, tapi yang itulah yang apa yang mention sebelum ni yang impact betul-betul kat aku lah. Okay. Future plan and kau punya last word lah. Kita orang akan macam aku cakap tadi release MV? single pertama Okay. 20 hari bulan 10 ni insya-Allah. Akan ada music video sekali. Lepas tu akan ada, kita basically ada 3 single punya roll out lah, macam next single mungkin bulan 11 juga. Lepas tu next single mungkin kita tunggu lama sikit, mungkin bulan 1. So insyaAllah lebih kurang tahun depan tu kita akan start tour lah. Lepas tu kita tak pernah tour lagi. So Tour satu Malaysia tak pernah lagi. Tour yang betul-betul macam kau book date semua promote kan. album tak pernah lagi. Tak pernah. Macam orang panggil kita perform kat luar pernah je. So that will be our first tour dalam mungkin bulan 1. Itu je lah for now. Itu je aku boleh cakap lah. Yang lain semua mungkin tak nak cakap, takut dia tak jadi. Tak jadi kan. apa. Kita cakap yang confirm lah. Ya, So waktu tour tu, nah, physical copy akan jual juga ke? Untuk album InsyaAllah ada mesti ada kot, mesti ada. Yeah. Kalau waktu kita dah start tour tu, kirakan kita dah akan announce yang album tu dah release, kan. Kita mungkin kita tak akan release semua lagu dalam streaming lagi, kita akan release physical dulu. Vinyl ni yang benda semua. Kaset ke, kan. Aku harap-harap fans, tak kisahlah bukan fans Ramayan sahaja, tapi semua orang-orang yang aku harap lagi ramai orang dekat dalam Malaysia ni dengar muzik. Aku harap lagi ramai orang yang appreciate muzik, yang seronok untuk pergi gig. Betul. Yang tak pandang yang tak pandang gig ni macam satu benda yang buang masa ke apa kan. Pandang dia as a passion lah. Pandang dia as a passion. Kalau orang yang creator tu nak buat sebagai kerjaya whatever, tapi still macam aku tengok sekarang memang makin ramai gig goers, makin ramai orang-orang yang appreciate music. Aku harap dia akan lebih ramai, tapi aku takut sekarang ni dia semua benda centralize kat KL tu je. Dia tak ni kan. Dulu banyak ada macam Ipoh, ada scene Ipoh, sini kan. Kuantan lah, Johor. Kuantan lah, Johor lah kan. Sekarang ada sikit, tapi dia tak sekuat dulu. Macam tiba-tiba sekarang semua orang nak buat kat KL je. Lepas tu tour baru tour kat tempat lain kan. Itu benda yang kadang-kadang kita tak boleh kawal lah. Itu benda tu macam ekonomi ke apa punya benda kan. Tapi aku harap bukan dekat KL sahaja. So setiap kali kita boleh keluar tour dekat mana-mana, akan ada ramai orang dekat situ yang appreciate music kan. Art appreciate seni secara general lah. Sebab aku percaya kadang-kadang kau nak tengok satu masyarakat atau satu negara yang berjaya kan, kau tengok dia punya art dia sampai ke mana. Itu salah satu, bukanlah the only petanda, tapi salah satu petanda masyarakat tu masyarakat yang sihat. Right, so terima kasih PE. Semoga berjaya. Terima kasih. Semoga berjaya juga Daniel. Okay, terima kasih. Bye-bye.